Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mulut saya ni ada strepsil. Minta maaf lah sebab saya sekak dia sakit sini lah. Dia ada asal. Nak cakap tu dia rasa sakit, so bila makan gula-gula tu dia asam okey sikit boleh bercakap lah. Kalau tak makan tu dia bercakap, dia rasa sakit. Baik, Alhamdulillah, kita sambung pengajian Al-Hikam. Hari ini kita baca hikmah yang ke-17, iaitu jangan tolol dan biadab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matan dia, barang siapa yang menghendaki bahawa mengadakan, yakni menjadikan dalam waktu tertentu akan selain sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dalam waktu itu, bererti tidak meninggalkan ia akan sesuatu berupa kebodohan atau kejahilan. Tu matan dia. So hikmah ni kita akan dapat faham 5 perkara. 5 poin penting yang akan kita dapat. Yang pertama, bagaimana mengetahui usaha kita diridai Allah ataupun tidak. Kita nak tahu kerja yang kita buat itu, usaha yang kita buat seharian, Allah redha ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membicarakan tentang makam. Yang ketiga, faham hukum waktu. Yang keempat, salah faham hukum waktu. Dan yang kelima, jalan kembali. Tengok yang pertama. Apabila Allah telah menentukan pada seseorang hambanya suatu ketentuan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajarannya, maka wajib atas hambanya itu memelihara adabnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah letak kita dalam satu pekerjaan seharian kita buat yang tidak bertentangan dengan ajarannya, sewaktu tu wajib ke atas kita memelihara adabnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa adab tu? Kita baca. Misalnya, Allah telah memberikan keberkatan kepada kita pada berdagang. Kita berniaga, businessman. Okay. Dalam perniagaan itu Allah beri keberkatannya. Sama ada sifatnya kecil-kecilan atau sifatnya besar. Perniagaan hang tu kecil ataupun perniagaan hang tu besar. Dalam pekerjaan kita berniaga itu, tindak tanduk kita tidak bertentangan dengan syariat agama, dan usaha kita itu dikehendaki oleh Allah, maka wajib ke atas kita berusaha agar pekerjaan itu kekal dan selalu berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hang mesti jaga pekerjaan tu. Kebiasaan hang tak pernah tipu orang dalam berniaga. Kuantiti banyak mana, kualiti macam mana, harga macam mana. So jaga benda yang hang buat tu, supaya pekerjaan itu kekal dan selalu dalam keredaan Allah. Tengok menjaga dan berusaha ke arah ini bererti kita mengerjakan adab sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Nampak tak? Menjaga apa yang kita buat itu, pekerjaan yang kita sebut tadi, menjaga itu bererti kita telah pun beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Okay? Kita beradab dengan dia, sopan santun dengan Allah. Kita tidak boleh pindah kepada pekerjaan lain dan usaha lain. Jangan kita pindah menuntut kepada pekerjaan yang lain. Apabila kita pindah kepada usaha lain, padahal usaha kita yang sekarang, kalau kita pergi ke Rejaling, pindah Rejaling, walhal usaha yang kita buat sekarang ini, perniagaan yang kita sebutkan tadi tu, dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita dan agama kita. Allah suka pekerjaan tu, dan Allah suka juga agama kita tu, perangai kita, tindak tanduk kita yang kita jaga sepanjang pekerjaan kita. Maka semata-mata berusaha dan betul-betul pindah kepada pekerjaan lain. Kalau kita nak pindah pergi pekerjaan lain, bererti adab sopan santun kita kepada Allah telah pun berkurang. Boleh faham? Okey. Bila kita nak pindah pergi kerja lain, bererti adab sopan santun kita itu telah berkurang. Alright. Bukan tak ada. Ada, cuma dia berkurang lah adab tu. So berkurang ni yang bahaya. Tak berarti kita minta benda lain yang kita rasa elok, kan? Kita rasa benda tu elok, walhal benda tu tak elok untuk kita. Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu manusia tidak mengetahui. Jadi Allah, wahai Allah suka kerja yang kita ada lah ni. Sebab dengan kerja tu kita ada masa pergi mengaji. Dengan kerja tu kita ada masa untuk belajar Al-Quran, untuk semayang berjemaah. Itu yang kata keberkatan pada pekerjaan. So bila kita minta kerja lain, belum tentu dia kita ada masa untuk kita buat semua tu. Habis. Right, itu yang pertama. Bagaimana mengetahui usaha kita diredai oleh Allah. Dapat jawapan dia? Berarti pekerjaan kita itu ada masa dengan Allah. Tidak tipu orang, tak naya orang sikit pun dia tak buat. Ini susah lah bagi orang yang berniaga, kan? Kadang-kadang tu saya pernah jumpa lah satu orang, makcik ni, suami isteri lah, cik yang pakcik ni, dia berniaga kuih. Dia berniaga memang sedap lah. Serius cakap, dia berniaga memang sedap. Kuih kari pap dia, kuih, adalah kuih-kuih yang lain, kan? So bila dia jumpa saya sembang dengan dia, saya tanya dia barang naik, jadi macam mana makcik berniaga? So dia kata, kita tak sampai hati. Saya tak sampai hati lah. Saya nak kurangkan. Kalau kari pap tu inti dalam dia tu, memang betul lah barang lah ni mahal. Orang dah biasa beli
beli, kadang-kadang budak-budak beli, anak-anak dia suka dia beli, dia makan sedap, dia kata. Jadi saya bila nak kurangkan benda tu disebabkan barang mahal, saya nak kurangkan kualiti dia tu. Saya jadi teringatlah orang yang budak-budak yang main beli, yang dia suka makan. So saya tak sampai hati lah untuk saya buat macam tu kan. Tak apalah kan, selebih tu saya serah kepada Allah. Nampak keberkatan dia, Allah bagi cukup, dia berniaga. Tu yang kita sebut dulu kan, kekayaan itu bukan pada harta benda, tapi kekayaan itu ada pada hati dan jiwa. Qanaah. Baiklah dia duduk berniaga lagi lah. Susahlah bagi kita tu. Dah habis tu. Yang pertama, usaha kita diredai oleh Allah. Yang kedua, makam. Okay. Bila kita dah tahu yang pertama, so yang kedua ini dia kata bererti pendirian kita sudah sampai ke taraf, yakni selalu menjaga adab sopan santun kepada Allah. Bila kita dah jaga yang pertama tadi tu, maka kita sudah meningkat atau sudah diangkat oleh Allah pada mengenalnya. Tu yang kata makrifat tu. Dan mengetahui kehendak ketuhanan yang maha berkuasa dan berkehendak. Sebab tu tadi kita sebut kan, kalau dia pindah ke jalim, kesopanan adab dia tu dah kurang. Okay, dah kurang. Kalau dia tetap pada pekerjaan dia itu, terus bertawakal kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah dalam pekerjaannya, bererti makam dia itu sudah meningkat, sudah diangkat oleh Allah. Diangkat macam mana tu? Mengenalnya dan mengetahui kehendak Allah. Tuan-tuan, selama ni kita nak Allah faham kita, betul tak? Selama ni kita duk minta supaya Allah faham kita. Allah faham kita, macam-macam lah kita minta, tapi kita langsung tak peduli Allah nak sebenarnya macam mana. Ni kita belajar ni, mengenal Allah. So, bila dia beradab sopan, dia terima apa yang Allah berikan kepada dia, berarti makam dia sudah naik, yakni mengetahui kehendak ketuhanan. Dia tahu Allah nak yang terbaik untuk dia, so dia serahkan kepada Allah dalam keadaan redha, sabar, qanaah. Tapi apabila keadaan kita dalam hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, maka kita wajib berusaha untuk tidak melakukan hal keadaan itu. Berusaha untuk itu adalah berlaku adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia memberikan dirinya, jika dia membiarkan dirinya terus bergelimang atau berkecimpung dalam hal-hal yang tidak diridai Allah, maka orang ini adalah orang tolol dan berlaku kurang ajar kepada Maha Penciptanya, yakni Allah. Okay. Kalau pekerjaan kita itu Allah tak redha, okay, macam nak tahu Allah tak redha ni, kita scan lah. Bang, kita scan kerja kita ni, kerja buat apa. Kalau dah jelas kerja perjudian dan sebagainya, itu Tuhan tidak redha. Okay. Maka di sini janganlah hang pakai alasan kata tak apa, kita tetap dengan apa yang Allah bagi. Ini salah sama sekali. Dia kata kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berlaku tidak sopan. Ini salah. So waktu tu dia kena berdoa dan berusaha agar Allah memberikan jalan keluar, mencari pekerjaan yang lain yang bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Makam. Yang ketiga, faham hukum waktu. Tidak menerima ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah
atau yang telah diberikannya. Kita dengar, ini poin penting ni. Kita tak terima ketentuan yang Allah takdirkan ke atas kita, ataupun yang Allah dah bagi kepada kita. Maknanya bererti kita menentang hukum waktu. Itu poin dia. Menentang hukum waktu yang telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, Allah dah jadikan, dah tetapkan pukul 2:30 berapa saat ke atas kita akan berlaku sekian. Kita dah usaha dah, kita dah ikhtiar macam-macam lah, minta tolong yang tu, minta tolong, tapi tak boleh juga, kan? So kita duk tak mau juga benda tu. Kita nak apa benda ni mai kat aku. Menentang untuk hukum waktu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Maka menentang hukum waktu ini adalah maknanya tidak mahu menerima ketentuan-ketentuan Allah. Dan hal ini adalah dosa yang paling besar di sisi hamba-hambanya yang telah menghampirkan diri kepadanya. Ini satu dosa besar dalam bab kita belajar ni bagi orang yang ingin hampir kepada Allah. Atau dengan kata lain, dosa yang paling besar di kalangan ahli tasawuf, kata dia. Kalau hang nak dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, hang tak boleh tentang hukum waktu ni. Kerana itu, tidak ada jalan lain untuk selamat. So, hang tak ada jalan lain untuk selamat selain kita wajib menyerah kepada hukum Allah yang terjadi dalam waktu dan zamannya masing-masing. So, tu ingat tak lagi kita belajar tu, dia kata di sini wajib menyerah. So, macam mana cara nak menyerah tu? Nak praktikal dia tu macam mana? Teori pun kita bincang, itu ada pada hikmah yang lalu. Hikmah yang ketiga keempat kan itu kan. Mengenai takdir. Tengok balik video yang kita buat. Di mana apa yang perlu kita proses, akal dan nafsu. Nak menyerah itu kepada hukum Allah yang terjadi dalam waktu dan zamannya masing-masing. Tak ada choice, you tak ada jalan lain melainkan you kena berserah kepada Allah. Tengok menyerah diri kepada hukum Allah adalah sopan santun kehambaan terhadap Allah dan makna mengenalnya. Titik. Tu dia duk serah tu, duk suruh menyerah. Menyerah tu bererti kita sopan santun, beradab dengan Allah. Dan apabila sebaliknya kita berlaku biadab kepada Allah, di samping bodoh dan jahil yang bersangkutan kepada Tuhan yang Maha Agung dan Suci itu, kalau kita tentang, aku tak mau dah benda ni, pasal apa dia jadi macam ni, aku serabut betul lah. Kalau bila aku tak mau menentang kau waktu tu, bererti hang seorang yang bodoh dan jahil. Habis. Tu 3. Faham hukum waktu, apa yang Allah telah tetapkan ke atas kita, pukul berapa, jam berapa, saat ke berapa akan berlaku sekian. Maka wajib ke atas kita menerima, menyerahnya. Kerana menerima dengan sepenuh penyerahan apa yang Allah tentukan ke atas kita, bererti kita seorang yang biadab. Bererti kita seorang yang bersopan santun. Aku dah tersasul dah ni, pasal aku duk tengok hang saja tu. Saya aku mengajar selalu di depan orang ramai depan, boleh tengok mata-mata ni, dia boleh exercise lah sikit. Tapi bila duk mengajar pakai kamera, action kamera ni, aku tak ada mata nak pergi tempat lain, tak boleh, tak ada siapa, aku duk pergi kat hang saja. Jadi mata ni dia jadi nak juling pun ada. Kan? Tu yang dia tersasul tu. Menyerah diri itu
berarti kita telah beradab, bersopan santun kepada Allah. Semakan kita pun naik ketika itu. Balik-balik untuk kebaikan diri kita. Jangan kita menentang. Yang keempat, salah faham hukum waktu. Salah faham hukum waktu. Ketentuan Allah dalam waktu dan zaman adalah salah satu arti dari perkataan al-waktu menurut istilah tasawuf. Tadi kita dah cerita faham hukum waktu, kita nampak. Jadi dia dak mau main nombor 4 ni, dia nak explain sikit, beritahu hang jangan salah faham tentang hukum waktu ni. Apa dia kata di sini? Maksud dia, kita jangan sampai salah pengertian, seolah-olah pengertian al-waktu di atas artinya menyerah tanpa ikhtiar. Jangan salah faham. Bukan kita maksud serah saja, tak payah kerja. Ada. Dia kata aku lapar lah, ingat yang nak makan lah, tak payah pergi cari lah, kita tunggu je lah, nanti Tuhan buat turun makanan daripada langit. Salah. Dan tidak berbuat sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Usahalah. Usaha tu mesti yang agama sejalan lah dengan syariat. Jangan usaha pergi cari benda yang haram. Berubat. Dia kata berubat, cari benda yang agama iktiraf. Jangan cari jalan yang salah, bomo dan sebagainya. Kita wajib menyerah kepada hukum Allah dalam waktunya dan zamannya, tetapi kita harus berusaha pada mengerjakan kebaikan pada ketentuan Allah yang telah ditakdirkannya kepada kita. Ini lebih kurang pengertian tawakal lah. Kita faham tawakal tu bukan maksud serah kepada Allah, tapi kita usaha. Dah usaha habis semua ada ikhtiar, kita ingat Allah yang menyempurnakan tujuan kita tu. Kita nak apa tu semuanya Allah punya kuasa, kita hanya buat saja. Yang kelima, jalan kembali. Dari penjelasan di atas dapat kita fahami bahawa siapa saja yang menentang waktu adalah sangat bodoh dan tolol, atau dengan kata lain tidak mau mengerti pada hukum Allah. Faham dah yang tu, kan? Oleh kerana telah tertutup pintu ilmu pada orang itu, tetapi dia jahil, tetapi jalan ilmu kepadanya sehingga ia tidak tolol dan bodoh lagi pada hukum waktu ada terbahagi kepada 3. Tapi kalau hang terlambat, tak apa, ada peluang lagi untuk hang belajar ni, untuk kembali kepada Allah ni. Dalam bab kita baca ni, supaya hang tidak jahil dan tidak bodoh, ada 3 jalan. A, jalan ilmu yang bersifat akliyat. Jalan ilmu dalam sifat ini, kita harus mengetahui bahawa sesuatu yang terjadi atau pasti terjadi tidak mungkin diangkat. A, dia ni, akal ni, hang mesti mau bagi faham akal ni, benda yang terjadi pasti akan terjadi, hang takkan boleh angkat dia. Titik. Bagi dia faham. Betul. Dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pasti tidak akan terjadi. Kalau benda tu tak akan jadi, dia tak akan jadi. Tetapi apabila kita ingin mengangkat sesuatu yang terjadi atau pasti terjadi, atau ingin melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, menunjukkan bahawa kita adalah orang yang paling bodoh dan tolol. Bagi dia faham semua. Tu kita dah sebut dah bang, proses yang dulu. Kalau hang tak boleh proses yang tu, yang ni memang jam lah. Apa pun balik pada video yang kita hurai dulu. Bagi akal dia faham sungguh macam mana cara dia, nafsu tu macam mana cara dia. B, jalan ilmu yang bersifat syariat.
Jalan ilmu dalam sifat ini adalah kita mengetahui bahawa ketentuan-ketentuan Allah harus diterima, dan apa yang telah ditentukan Allah terhadap kita, seperti menjadi petani, pekerjaan dan lain-lain lah. Tani ke, dia kerja seorang guru ke, businessman dan lain-lain, terimalah itu dengan redha. Ini jalan yang bersifat syar'i, syar'iyat. Apa yang Allah tentukan ke atas kita, pekerjaan kita apa, terima ketentuan itu dengan redha satu, dan peliharalah dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran kita. Terima kerja yang Allah bagi tu dan jaga dalam pekerjaan tu supaya kita tidak menzalimi orang lain. Kita tak curi tulang dalam pekerjaan tu. Buat sungguh-sungguh apa yang Allah suruh. Kalau muamalat ni macam mana kerja, ikut apa yang agama ajar. Di samping menghadirkan diri itu, pekerjaan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja ni bang, kita pergi mana pun, kita kerja apa pun, keluar pada waktu pagi, okey, kita pasang niat kerana Allah, nak bagi makan anak, nak bagi makan isteri. So kerja kita itu dinilai ibadah. Faham tak? Nak senyum pun tak kena. Orang gila lah aku cakap seorang. Tetapi kebalikannya, tidak mau menerima ketentuan-ketentuan Allah dan kehendaknya menunjukkan bahawa kita adalah orang yang paling bodoh dan tolol. Kalau kita tak mau terima pekerjaan yang Allah bagi tu, baik pekerjaan tu, di sisi agama baik, cuma kita komplain pasal dia punya gaji sikit lah, kerja ni tak sesuai dengan aku lah sebagainya, kita komplain yang tu kan. Kita ni tunjuk pandai tau, padahal dia abang kat sini kita adalah orang yang paling bodoh dan paling tolol. Nah, hang dapat kerja satu cerita, alhamdulillah. Kemudian pelihara pekerjaan tu, semayang kena jaga dalam kerja tu. Ini banyak selalu orang buat bang. Kita kerja nak, semayang kena jaga tau. Serius cakap. Masuk waktu semayang dengan pada waktu tu. Kalau tak ada apa emergency, semayang jaga. Okay? Jaga hubungan muamalat, jaga aurat, cakapan. Di tempat kerja tu semua orang ada. Bini orang ada, laki orang ada. Jangan duk suka-suka je, hang aku cucuk pinggang hang, cucuk pinggang aku duk pegang aku. Tak mau. Banyak jadi. Jaga sungguh-sungguh nah. Okey. So bila kita jaga benda tu, alhamdulillah Allah akan bagi kecukupannya kepada kita. Tak ada rezeki yang lain, itu semua kehendak Allah yang datang kepada kita tanpa kita minta benda tu. Faham tak? Kalau dia tak mai pun, bang, cuba kita perhati pada diri kita tu sihat. Dia ganti dengan diri kita sihat. Dia ganti dengan anak-anak kita tu tak ada sakit apa. Dia ganti dengan keberkatan macam-macam lah dia bagi. Ada masa malam kita boleh pergi masjid, belajar, duduk dengar ilmu agama, hati tenang, lapang. Ada orang kerja sama kat macam tu, tapi dia tak ada masa. Okay? So kita jangan tuntut pekerjaan yang lain selagi mana kita masih lagi belum memelihara hak-hak Allah dalam pekerjaan itu. Okey. B. C. Jalan ilmu yang bersifat adat atau kebiasaan. Al-adiyat. Jalan ilmu dalam hal ini iaitu menurut adat kebiasaan. Menurut adat kebiasaan. Apa dia tu? Bahawa kejadian yang selalu terjadi adalah di luar kehendak kita. Aku nak macam ni, dia jadi link pula. Aku belajar account, aku belajar apalah, sepatutnya aku jadi kerja bank lah sepatutnya kan. Aku belajar agama, sepatutnya aku kerja jadi ustaz lah kan. Sepatutnya aku kerja jadi guru lah. Tu adatnya biasa macam tu. Belajar alam sekitar, patutnya aku kerja dengan apa, dengan bahagian dia lah. Adat kebiasaan. Bahawa kejadian yang selalu terjadi adalah di luar kehendak kita, di luar rencana kita. Dan kadang-kadang
tiba sewaktu-waktu. Ini harus dijadikan ilmu oleh kita. Benda yang kita sangka, kita sangka hang kerja, hang belajar sekian sepatutnya hang jadi macam ni. Benda tu harus dijadikan ilmu bagi kita, dia kata. Bahawa adalah sudah tetap pada hambanya, bahawa itu adalah hikmah-hikmah Allah yang di luar ilmu hambanya. Kita tak boleh faham benda tu. Itu urusan Allah, luar daripada pekerjaan kita. Hang tak ada urusan langsung untuk campur urusan Allah. Okey. Kadang kita memang faham macam tu, kan? Mulut ni tak ada kerja lain lah. Kadang tu duk mengumpat, kan? Cakap benda dia tu sepatutnya belajar sekian, kenapa dia tak edit sekian, kan? Belajar agama, cik-cik dah hafal Quran apa semua, bila main besar kerja bank, macam-macam lah pandangan orang, kan? Yang kita sangka tu memang tak betul sungguh lah. Serius abang lah, kita punya sangka ni memang selalu cempedak jadi sangka, kan? Memang tak pernah nak, dia mesti salah punya lah, tak banyak sikit mesti salah punya. Kita bukannya baik pun, kan? Kadang kita memang sungguh tak baik lah. Bila kita duk tengok orang yang tu tak bagus, yang ni tak bagus, apa kebaikan yang kita dapat sebalik tu, tuan-tuan. Kadang kan berlaku di kalangan, bukan di kalangan orang luar lah, sebenarnya berlaku di kalangan adik-beradik kita sendiri, kan? You kerja, you baru dapat kerja, you dah ada kerja bagus, adik hang tak ada kerja lagi, ataupun hang adik dah ada kerja yang bagus, kakak hang tak ada kerja apa lagi. So hang rasa dengan pekerjaan hang tu, oh aku dah selesa, aku dah okey lah, aku dah boleh pergi lebih jauh daripada orang lain lah, daripada adik aku sendiri, daripada kakak aku sendiri, daripada abang aku sendiri. Kita punya perangai kadang-kadang tu, kata adik-beradik hantu raya lah, kan? Hantu raya sakit, dia marah. Sama tak ada pergi mana, perangai macam tu. Okay. So apa kita patut buat? Dia kata terima itu dengan redha dan hati yang lapang, bahawa itu adalah hikmah Allah yang di luar ilmu hambanya. Inilah erti peribahasa orang kita. Dia kata rencana di tangan kita dan keputusan di tangan Allah. Maksudnya di bawah kekuasaan Allah lah. Hal keadaan ini banyak contohnya, dia kata, yang kita jumpa pada umat manusia. Misalnya seseorang melihat kenyataan tingkat pendidikannya, nampak? Dia buat contoh sama, kan? Tidak akan mungkin pada adat menjadi seorang menteri, tetapi dengan kehendak Allah dia menjadi menteri. 10 tahun tak jumpa, 20 tahun tak jumpa, tiba bila dia sekali jumpa, hang dulu bukan belajar Pak Isa pun duduk 16 sekarang kata, kan? Macam mana boleh jadi jutawan? Kita duduk kerja makan gaji, kan? Dulu kita pandang remeh kat dia, Pak Isa dapat 16 lah, apa ni bawa SPM ni, kan? Adik yang dapat cemerlang, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, teruskan usaha, jangan ada rasa kepandaian itu datang daripada dirimu sendiri. Nasihat saya, adik yang gagal tidak dapat markah yang memuaskan, jangan kecewa. Semua itu rencana Allah. Allah ada plan yang terbaik untuk kita. Tugas kita terus sabar, usaha, di samping terima apa yang Allah tentukan kepada kita, dia sayang kita. Itu ujian yang paling besar, ujian yang paling berat untuk diterima. Waktu kita senang, waktu kita kaya, waktu kita dapat nikmat, itu ujian yang paling susah kita nak hadapi. Okay? Seorang yang tidak pernah sekolah ekonomi, pada adatnya tidak akan mungkin menjadi seorang pedagang besar, tapi kenyataannya menurut kehendak Allah dia menjadi seorang milioner, dan lain-lain sebagainya. Kejadian-kejadian yang biasa terjadi di luar ilmu dan dugaan kita sebagai makhluk adalah merupakan jalan ilmu pada kita, bahawa hukum waktu tidak boleh ditentang.
Itu ilmu yang kita boleh dapat tu daripada adat. Menentangnya atau melanggarnya bererti tolol dan betul-betul tidak mau mengerti pada kekuasaan Allah dengan kehendaknya. Hang memang tak mau faham Allah. Hang memang tak mau tahu langsung tentang Tuhan hang. Itu saja. Menentang dan melanggar hukum demi mengejar kehendak nafsu dan maksud diri adalah sia-sia dan tidak ada faedahnya. Oh dia. Tu kalamlah sekali dia bubuh. Berkata hukama, barang siapa yang mencari sesuatu yang belum diciptakan bererti meletihkan dirinya sendiri dan tidak mendapat rezeki apa-apa dari usahanya. Habis. Itu 5 benda yang kita dapat hari ini. Pertama tadi, saya ulang balik, bagaimana mengetahui usaha kita itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Yang kedua, makam kita. Yang ketiga, faham hukum waktu. Yang keempat, salah faham hukum waktu. Yang kelima, bila hang dah tersesat, debat kita tadi pun, jangan tolol dan biadab kepada Allah. Kalau hang dah jadi orang yang tolol, jahil dan bodoh, maka masih belum terlambat lagi untuk hang. Yang kelima, dia terangkan 3 perkara: akli, syar'i dan juga adat yang perlu kita faham. InsyaAllah lepas daripada tu kita akan jadi orang yang meningkat ke makam yang seterusnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So, kesimpulan akhir daripada hikmah ini, kita wajib menerima kejadian-kejadian apa sahaja yang ditentukan oleh Allah ke atas kita. Apakah sifatnya manis ataukah sifatnya pahit. Hang suka ke, hang tak suka ke, wajib untuk kita terima ketentuan Allah itu. Hendaklah kita sambut segala ketentuan Allah itu dengan redha dan ikhlas, dan memelihara ketentuan-ketentuan Allah itu menurut daya kemungkinan diri kita pada menjalankannya. Sebab memilih jalan sendiri di luar apa yang dikehendaki Allah. Allah nak A, hang gatai sendiri, hang pilih jalan B, kononnya hang pandai, hang cerdik, adalah tolol dan bodoh di samping melelahkan diri sendiri dalam mengejar sesuatu yang tidak ada faedahnya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang diredai olehnya, dan moga-moga pula kita selalu dipimpin Allah, selamat dari mara bahaya dan malapetaka, selalu mendapat kurnianya dan nikmat-nikmatnya untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.